Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Ustaz Mawaridi. Okey, terima kasih juga kepada semua yang join kelas pada pagi ini. Okey, baiklah. Hari ini saya akan membawakan anda semua tajuk eksplorasi jenis kata, iaitu kata penguat dan juga kata pemberi. Suara saya jelas ke? Jadi mula-mula sekali saya minta semua untuk type di carian Google join.pd, kemudian kodnya adalah MCEAP. Okey. Jadi boleh type di carian Google, jangan tinggalkan kelas. Okey, saya bagi masa dulu untuk masuk ke dalam join.pd ni. Kod dia adalah MCEAP. Saya ada sertakan di paparan skrin. Okay, kalau dapat masuk tak perlu komen. Saya nampak di sini berapa orang yang dah masuk. Setakat ni baru ada 3 orang. Okay. Nanti bila masuk dekat join.pd ni, dia akan minta alamat email. Masuk saja apa alamat email, tak ada masalah. Okey, siapa yang dah masuk, anda akan jumpa di bahagian hadapan eksplorasi kata, kata pemberi dan kata penguat. Okey, saya juga ada sertakan link, boleh juga masuk melalui link tersebut. Hari ini kita akan belajar mengenai eksplorasi jenis kata, kata pemberi dan kata penguat. Okey, ini adalah tajuk dalam buku teks tahun 3. Tapi ada juga yang telah dipelajari di tahun 2 dan juga di tahun 1. Okey, seterusnya, okey, adik-adik berminat tak dengan kartun ini? Baiklah, seterusnya, okey, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Okey, saya Cikgu Salwa binti Edi dari SK Bandar Behrang 2020 Tanjung Malim. Okey, apa yang akan dipelajari hari ini adalah ada 4 perkara. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kata pemberi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kata penguat. Yang ketiga, kita ada sedikit kuis spontan. Dan yang keempat, ada kuis eksplorasi jenis kata. Okey, ini adalah 4 yang kita akan pelajari sehingga dalam 1 jam inilah. Baiklah, seterusnya. Okey. Yang ini saya mohon untuk murid-murid sekalian, akan ada ikon biru, kamu gerakkan sama ada, boleh jawab soalan ni lah. Adakah anda keliru tentang penggunaan ialah dan adalah? Jadi ada ikon biru nanti, gerakkan ikon itu dapat di atas ya ataupun di atas tidak. Boleh gerakkan sekarang. Baiklah, seterusnya. Okay, kita akan pergi kepada yang pertama dulu. Kita akan belajar 2 jenis kata hari ini kan, pemberi dan penguat. Kita pergi kepada kata pemberi terlebih dahulu. Okey, baiklah. Apa itu kata pemberi? Okey, kata pemberi ialah kata yang menghubungkan, maafkan saya typing error, yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa dalam predikat. Okey, apa itu subjek, apa itu predikat? Yang ini telah dipelajari sebelum ini. Subjek ialah orang ataupun objek ataupun yang di bahagian hadapan, dan predikatnya adalah penyerangan. Okey, contohnya Ali minum air. Ali adalah subjek, minum air adalah predikat. Okey, jadi apa yang menghubungkan antara subjek dengan predikat ini ialah kata pemberi inilah yang akan menghubungkan. Okey, seterusnya. Okey, kata pemberi ada 2, iaitu ialah dan adalah. Okey, baiklah, seterusnya mari kita lihat apa perbezaan penggunaan ialah di mana, penggunaan adalah di mana. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, iaitu kata pemberi ialah. Okey, kata pemberi ialah ni, di sini ada 2 fungsi, kemudian saya akan berikan 3 contoh ayat. Kata pemberi ialah ni, fungsi dia yang pertama adalah untuk menunjukkan persamaan. Okey, contoh ayat yang menunjukkan persamaan ialah
emak ialah seorang guru. Okey, ini adalah persamaan ataupun rumah yang cantik itu ialah rumah Encik Mazlan. Okey, yang kedua fungsinya adalah hadir di hadapan frasa nama. Okey, pada awal persekolahan, murid-murid tahun 3 telah belajar mengenai jenis-jenis frasa, frasa nama, frasa kerja. Okey, frasa nama ini adalah apa-apa yang melibatkan kata nama am ataupun kata nama khas. Itu adalah frasa nama lah. Apabila dia berada dalam 2 atau 3 perkataan, dia dah menghasilkan perkataan menjadi frasa. Okey. Jadi apa fungsi kata pemeri tadi? Pemeri ialah tadi menunjukkan persamaan dan yang kedua hadir di hadapan frasa nama. Okey, sekarang kita tengok contoh ayat. Rumah, okey, yang ini boleh sama-sama baca di rumah tapi tak perlu onkan mic. Rumah yang cantik itu ialah rumah Encik Mazlan. Okey. Rumah Encik Mazlan ini adalah frasa nama. Okey, seterusnya emak ialah seorang guru. Okey. Kalau emak adalah seorang guru, kurang tepat. Yang paling tepat adalah penggunaan kata pemeri ialah. Baiklah, dan yang ketiga, agama rasmi Malaysia ialah agama Islam. Okey. Ini adalah penggunaan yang tepat untuk kata pemeri ialah. Okey, apa fungsi dia? Saya ulang lagi sekali, adalah untuk yang pertama hadir di hadapan frasa nama dan yang kedua untuk menunjukkan persamaan. Okey, murid-murid boleh cuba baca yang ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih pula kepada kata pemeri adalah. Okay. Kata pemeri adalah ni adalah untuk menunjukkan huraian atau keterangan. Maksudnya untuk menerangkan sesuatu, kita akan menggunakan kata pemeri adalah. Okay. Dan fungsinya yang kedua adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, apa itu frasa adjektif? Adjektif ini adalah kata sifat atau menunjukkan sifat. Contohnya tinggi, rendah, busuk. Okey, kata adjektif ni ada pelbagai. Okey, menunjukkan sifat lah. Okey, seterusnya dan frasa sendi nama. Okey, ingat semula apa itu frasa sendi nama? Frasa sendi nama yang untuk yang ada contoh perkataannya adalah untuk, kepada. Okey. Baiklah, kita tengok pula contoh ayat pemeri untuk kata pemeri adalah. Okey. Meja yang pertama, okay, yang ni boleh sama-sama baca. Meja yang dibeli itu adalah daripada kayu jati. Okay. Yang ini yang mana? Untuk menunjukkan huraian ataupun hadir di hadapan frasa adjektif dan kata sendi nama. Okey, baiklah. Yang ini adalah untuk menunjukkan adalah daripada kayu jati ini adalah menunjukkan frasa sendi nama. Baiklah, seterusnya. Warna kasut abang adalah hitam. Okey. Saya ulang semula. Warna kasut abang adalah hitam. Okey, ini adalah untuk menunjukkan huraian ataupun keterangan. Baiklah, dan yang ketiga. Okey, tujuan pertandingan itu diadakan adalah untuk minta maaf yang bawah ni ada mencungkil bakat baru. Okey, saya ulang semula. Tujuan pertandingan itu diadakan adalah untuk mencungkil bakat baru. Okey, ini adalah untuk menghuraikan mengenai adalah hadir di hadapan frasa sendi nama. Ni untuk ni adalah frasa sendi nama. Okay, jadi saya ulang semula. Kata pemeri adalah ni, fungsi dia ada dua. Yang pertama, untuk menunjukkan huraian atau keterangan. Maksudnya untuk menjelaskan sesuatu, kita menggunakan kata pemeri adalah. Ataupun yang kedua,
Dan yang kedua juga, hadir di hadapan frasa adjektif. Adjektif ni apa? Kata sifat. Dan hadir juga di hadapan frasa sendi nama. Okey. Baiklah, sekarang ni di sini, okey, siapa yang guna dekat bahagian bawah akan nampak ada pensel, highlighter, eraser, line, text. Okey, sekarang boleh pilih mana-mana warna. Lepas tu tandakan right pada ayat yang betul, pangkah pada ayat yang salah. Okey, jadi boleh tanda betul ke, salah ke, boleh tanda. Okay, boleh baca. Okey, bagus. Ada siap warna-warni lagi. Okey, bagus. Masih dalam proses menjawab. Okey, ada yang jawab 1 betul, 2 salah, 3 salah, 4 betul. Okey, kita akan semak. Okey, ada yang masih baru jawab sehingga nombor 4. Okey, teruskan menjawab. Yang ni belum jawab lagi. Okey, baiklah. Okey, bagus. Okey, baiklah. Sekarang saya lock screen. Kita tengok jawapannya sama ada betul ataupun tidak. Okey, mari kita semak jawapan. Okey, hadiah yang di atas meja itu adalah untuk ibunya. Betul. Okey, tahniah pada yang jawab betul yang ni. Seterusnya, warna pinang masak adalah warna kegemaran ibu saya. Salah. Patutnya yang ini kata pemberi yang sesuai adalah perkataan iyalah. Ya, sekarang memang tak dapat tanda sebab saya dah lock screen dan saya dah beralih kepada ni. Tak apa. Lepas ni ada lagi yang seterusnya, selain seterusnya boleh menanda lagi. Ada lagi benda-benda untuk ditanda. Okey? Okey, warna pinang masak adalah warna kegemaran ibu saya. Salah. Sepatutnya kita gunakan di sini kata pemberi ialah. Okey, kenapa kata pemberi ialah? Ini adalah menunjukkan warna kegemaran ibu saya ini adalah frasa nama. Jadi yang paling sesuai adalah kita menggunakan perkataan ialah. Kata pemberi ialah. Okey, keputusan itu ialah tidak adil. Salah. Okey, yang paling tepat adalah keputusan itu adalah tidak adil. Adalah tidak adil ini adalah untuk menunjukkan keterangan, iaitu keputusan tu apa yang nak diterangkan mengenai keputusan tu. Keputusan tu yang nak diterangkan adalah yang hendak diterangkan mengenai keputusan itu adalah tidak adil. Jadi kata pemberi yang sesuai adalah perkataan adalah. Okay. Baiklah, seterusnya, bangunan yang tinggi itu ialah kompleks membeli belah. Baiklah, yang ini betul. Okey, siapa yang betul semua empat-empat? Okey, boleh tepuk bahu sendiri. Kalau ada mak ayah dekat sebelah, boleh high five dengan mak ayah kat sebelah. Baiklah, kita beralih pula yang seterusnya. Okey, kita berehat sebentar sebab okay. Jadi yang ini, sebab hari ni slide saya bertemakan kartun, jadi saya nak tengok lah. Pagi-pagi ni murid-murid boleh melukis tak? Sekarang ni boleh lukis kartun kesukaan anda. Okey, kita berehat sebentar. Jadi boleh lukis kartun kesukaan anda. Sama macam tadi, boleh ambil pensel, pilih apa-apa warna dan mula melukis. Boleh juga pilih pelbagai jenis warna, nak campur-campur warna pun boleh. Jadi kita tengok pagi-pagi ni siapa yang kreatif dalam melukis kartun. Okey, dah ada ramai yang mula respon. Okey, baiklah kita tengok respon. Wah, ada yang lukis muka apa ni? Wah, cantik-cantik. Okey, seterusnya. Apa ni? Lukis kartunnya, ni kenapa lukis rumah pula ni? Mungkin tersilap. Tak apa, kalau silap boleh ada ikon pensel di situ. Baiklah. Part lainnya dah ramai yang respon, dah ada 45 orang yang respon, dah siap. Okey, bagus. Wah, ni cantik.
ramai yang selera melukis pagi ni. Macam-macam jenis kartun keluar. Okey. Wah, ini Doraemon ke? Sangat kreatif. Wah, yang ini ada lukis dinosaur. Dan ada pelbagai lagi. Okey, tak apa. Terima kasih kepada yang telah melukis pelbagai jenis lukisan. Pagi-pagi ni semua terhibur. Oh, Upin Ipin pun ada. Okay, baiklah. Kita beralih kepada yang seterusnya. Okay, kita masuk pula kepada kata yang kedua. Kata yang kedua, yang kita guna font tak boleh rasanya. Saya guna font. Saya ada buka satu font saya untuk masuk join.pd ni. Boleh rasanya. Baiklah, yang seterusnya kita akan tengok pula kepada kata penguat. Okey, tadi dah habis kata pemeri. Saya ulang semula, kata pemeri ada dua, ialah dan adalah. Kita beralih pula kepada yang kedua iaitu kata penguat. Okey, baiklah. Apa itu kata penguat? Baiklah. Kata penguat adalah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif. Okey. Maksudnya dia berada dia adalah frasa yang lepas ada kata adjektif sama ada di depan atau di belakang. Okay, itu adalah kata penguat. Okey, dan dia duduk di sebelah kata adjektif. Tak kisahlah sebelah tu depan ke belakang ke, itu adalah kata penguat. Apa fungsi kata penguat ni? Okey. Fungsi kata penguat ni adalah untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Okey, contohnya, sekejap lagi kita akan tengok contohnya. Biasanya kalau kita tengok ataupun kita lihat kadang-kadang ada kawan kita bercerita, dia nak cerita tentang hadiah yang dia dapat besar. Dia akan cakap, saya dapat hadiah yang sangat besar. Itu sebenarnya kurang tepat sebab dia ulang perkataan sangat. Lebih baik dia menggunakan perkataan kata penguat. Okey, mari kita tengok. Baiklah, mari kita terokai. Kata penguat ada 3. Kata penguat hadapan. Maksudnya dia berada di hadapan kata adjektif. Adjektif tu apa? Kata yang menerangkan sifat. Okey, kata penguat hadapan ada 3. Yang pertama, kata penguat yang pertama adalah terlalu. Okey. Yang kedua, paling. Yang ketiga, agak. Okay. Yang ini saya akan terangkan sebentar lagi beserta contoh ayat. Yang ini kita tengok dulu. 3 jenis kata penguat di sini. Lepas ni saya akan terangkan satu persatu. Okey, baiklah. Seterusnya, ini berada di hadapan ya. Maksudnya kalau contohnya terlalu pandai, paling bijak, agak pahit. Okey, dia tak boleh berada di belakang. Perkataan maksudnya bijak terlalu, itu salah. Tak tepat tu. Yang tepatnya adalah dia berada di hadapan. Kalau 3 ni dia berada di hadapan. Sebab itu namanya dia berada di kata penguat hadapan. Baiklah, sekarang kita tengok kata penguat belakang. Kata penguat belakang ni adalah dia berada di selepas kata adjektif. Okey, ini yang pertama. Kata penguat belakang yang pertama adalah sekali. Kata penguat belakang yang kedua adalah benar. Kata penguat belakang yang ketiga adalah niat. Okay. Dia mestilah berada selepas kata adjektif. Dia selepas kata adjektif, bukannya dia berada di hujung ayat. Kalau berada di hujung ayat, itu bermaksud kata adjektif juga berada di hujung ayat. Selepas hujung ayat tu, barulah ada kata penguat belakang ini. Okey, bukannya kata penguat belakang di belakang sekali di hujung ayat dan kata adjektifnya di tengah ayat. Tu bukan. Okey, baiklah. Dan seterusnya kita ada juga kata penguat bebas. Apa maksud nian? Sekejap lagi saya akan terangkan di slide yang seterusnya ya. Baiklah. Kata penguat bebas ini boleh berada di hadapan. Baiklah, dan kata penguat bebas yang seterusnya boleh berada di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif tu. Kata penguat bebas yang pertama adalah amat, yang kedua sangat dan yang ketiga sungguh.
Baiklah, kita beralih kepada yang pertama. Kata penguat hadapan. Okey, digunakan di hadapan kata adjektif. Okey, yang pertama terlalu. Okey, contoh ayatnya. Okey, bila dalam kelas ni kalau ada nampak contoh ayat, murid boleh sama-sama baca. Jadi kamu praktis juga untuk telah dengar tutor di rumah. Kamu dengar cikgu baca, kamu pun cuba baca. Okey? Okey. Yang pertama, terlalu. Yang pertama, baju di pasaraya itu terlalu mahal. Okay, jadi untuk menunjukkan mahal sangat-sangat harganya, kita akan gunakan kata penguat hadapan iaitu terlalu mahal. Okay, tengok ni, dia berada di hadapan kata adjektif. Kata adjektifnya adalah mahal. Baiklah. Seterusnya, yang kedua, paling. Okay, kata penguat hadapan yang kedua adalah paling. Sambal tumis itu paling sedap. Okey, yang ini biasanya kalau kita nak menunjukkan itulah yang pertama. Biasanya kita akan sebut masakan ibu, contohlah ayat biasa yang kita akan dengar. Masakan ibu saya paling sedap di dunia. Itu untuk menunjukkan antara semua itulah yang paling best sekali, paling sedap sekali. Itu kita biasanya akan guna perkataan paling untuk menunjukkan yang bagus. Kita akan guna perkataan paling ataupun kata penguat hadapan paling. Okey. Dan yang seterusnya, kata penguat hadapan yang seterusnya adalah agak. Okey. Jalan, contoh ayatnya, jalan di kawasan itu agak bahaya. Okey, jadi itu adalah perbezaan paling dan agak. Okey, agak ni dia boleh jadi jalan di kawasan itu agak bahaya. Mungkin bahaya tapi tak terlalu bahaya. Jadi yang paling sesuai adalah agak. Okey, seterusnya kata penguat belakang. Okey, sekali. Okey, kata penguat belakang dia mestilah berada di belakang kata adjektif. Sekali. Yang pertama, saya bagi contoh. Pendapat murid itu baik sekali. Kata adjektifnya apa? Kata adjektifnya adalah baik. Maksudnya menunjukkan pendapat murid itu sangat bagus. Jadi kita tak adalah akan tulis pendapat murid itu sangat bagus. Okey? Lebih sesuai kalau kita gunakan pendapat murid itu baik sekali. Baik ini adalah kata adjektif. Okey, nian. Nian ini dia adalah kata penguat untuk biasanya nian ini adalah satu kata penguat untuk menerangkan mengenai pemandangan yang sangat cantik. Tapi kita tak guna atau pemandangan. Dia berkaitan dengan pemandangan lah ataupun persekitaran. Ataupun menunjukkan sesuatu yang cantik. Jadi dia punya kata penguat yang sesuai adalah nian. Okey, tapi dia lebih kepada pemandangan ataupun apa-apa yang cantik, yang persekitaran. Okey, tapi kalau kita tulis kat sini, pendapat murid itu baik nian. Dia kurang tepat. Yang paling tepat adalah nyaman nian angin di atas bukit itu. Dia menunjukkan persekitaran. Betul? Nyaman nian. Okey, nyaman ini adalah kata adjektifnya. Okey pun. Ataupun contoh lain nian adalah indah nian suasana pada petang ini. Indah nian. Baiklah. Yang seterusnya adalah benar. Okey. Contoh ayatnya, cantik benar rantai mutiara ini. Okey. Boleh cuba baca juga bersama-sama saya. Cantik benar rantai mutiara ini. Okey. Cantik ini adalah kata adjektifnya. Okey. Benar adalah kata penguat belakang. Baiklah. Biasa murid akan tanya, cikgu, macam mana kita nak tahu ayat ni sesuai dengan kata penguat yang mana? Okay, sebab tu kena banyakkan buat latihan. Okay, yang seterusnya adalah kata penguat bebas. Baiklah, kata penguat bebas ini digunakan secara bebas sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Okay, jadi dia boleh berada di depan, boleh berada di belakang. Maksudnya sama.
Okey, ada 3 perkataan ataupun 3 kata penguat bebas di sini. Iaitu yang pertama amat, yang kedua sangat, yang ketiga sungguh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kraf tangan itu amat cantik. Cantik ini adalah kata adjektif. Okey. Jadi ini adalah kata penguat yang di hadapan kata adjektif lah. Kata kraf tangan itu amat cantik. Okey, seterusnya. Yang kedua, kata penguat bebas yang kedua adalah sangat. Okey, contoh ayatnya. Beg pakaian yang dibawa oleh Sarah sangat berat. Okey, ini adalah diletakkan di hadapan kata adjektif. Apa kata adjektifnya? Kata adjektifnya adalah berat. Baiklah, kalau jika dia diletakkan di belakang kata adjektif, dia akan jadi beg pakaian yang dibawa oleh Sarah berat sangat. Pun betul, tak ada masalah. Kata penguat bebas ni kita letak di belakang atau di depan kata adjektif, tak ada masalah, dua-dua betul. Baiklah, seterusnya nombor 3 atau kata penguat bebas yang ketiga adalah perkataan sungguh. Okay, contoh ayatnya, kereta yang dipandu oleh jazman sungguh. Jangan tekan yang lain. Ni okey. Jadi ini adalah kita letakkan, laju ini adalah kata adjektifnya, sungguh ini adalah kata penguatnya. Jadi kita letakkan di hadapan kata adjektif lah yang kata penguat ni. Okey, jadi jika sungguh ini kita letakkan di belakang, dia akan jadi kereta yang dipandu oleh jazman laju sungguh. Tak jelas? Okey, jadi jika diletakkan di belakang, kata penguat bebas ini diletakkan di belakang, dia akan jadi kereta yang dipandu oleh jazman laju sungguh. Pun betul, tak ada masalah. Okey, jadi kalau kata penguat bebas ni sama ada dia diletakkan di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif, tak ada masalah, betul. Cuma yang kita kena jaga-jaga adalah kalau kata penguat belakang ni. Okey, kalau benar ni mesti selepas kata adjektif. Kalau dia jadi benar cantik rantai mutiara ini, salah. Kalau kata penguat belakang memang dia berada di belakang kata adjektif sahaja. Dan kalau kata penguat hadapan, di hadapan kata sahaja. Dia tak boleh berada di belakang. Jadi dia kena ikut kategori-kategori dia lah. Yang boleh berada di hadapan atau di belakang hanyalah yang 3 ini saja. Apa 3 ini kata penguatnya? Amat, sangat dan sungguh. Baiklah. Seterusnya, okey, mari kita buat latihan yang ini. Okey, yang ini akan keluar paparan yang seperti tadi, contohnya yang ini. Okey, jadi boleh ambil teks ni, T ni. Okey, tekan di sini, lepas tu pilih warna teks, nak pilih warna apa. Betul, letak dekat tempat kosong. Lepas tu boleh type apa jawapan kamu. Okey, boleh mula jawab. Okay, mari kita tengok. Okay, bagus, ada yang dah jawab habis. Bagus. Cikgu tak boleh buat. Dah ada 48 yang respon. Ada yang masih lagi menjawab. Kita tunggu dalam seminit lagi. Kita tunggu kawan-kawan lagi kita respon. Okey, ni bagus Mukmin. Siap bagi nama lagi. Bagus Mukmin. Okay, sekejap lagi kita semak. Bagus. Ada semakin ramai yang habis menjawab. Okey, kita tunggu lagi sekejap. Dapat ni. Ni bagus. Dia tak dapat jumpa T tapi dia cuba untuk tulis. Boleh? Tak ada masalah. Baiklah. Jadi sekarang ni mari kita tengok jawapannya. Adakah yang kamu jawab tadi betul? Okey. Okey, baiklah, sekarang kita tengok jawapannya. Sama ada betul ataupun tidak jawapan kamu. Jadi jawapannya adalah, okey, kita tengok dulu yang pertama, Nian. Okey, Nian jawapannya di sini. Pemandangan di tepi laut itu indah Nian. Sekali, okey. Yang kedua, sekali. Rumahnya jauh sekali. Okey, jawapannya sekali untuk nombor 1 tadi. Rumahnya jauh sekali. Sungguh. Okey, sungguh ni kata penguat untuk ayat yang mana? Untuk kata penguat untuk nombor 5 ni. Rajin sungguh
dia membantu ibunya. Okey, yang keempat ni. Yang keempat ni, kata penguat yang keempat ni jawapannya adalah untuk yang nombor 4 ni. Baju kebaya itu cantik, benar. Okey. Dan yang terakhir, kata penguat yang terakhir terlalu adalah untuk yang nombor 2 ni. Buku itu terlalu tebal. Siapa yang betul semua boleh tepuk tangan. Tepuk tangan sendirilah. Cikgu nak tepukkan pun. Okay, cikgu ulang balik. Nombor 1 ni jawapannya adalah sekali. Nombor 2 ni jawapannya sungguh. Nombor 3 ni jawapannya nian. Nombor 4 ni jawapan dia benar. Dan nombor 5 ni jawapan dia minta maaf. Nombor 2 ni jawapan dia terlalu. Nombor 5 ini jawapannya sungguh. Okey, baiklah. Cikgu minta, ni sama macam yang tadi. Okey, yang ini kamu tanda kalau true, kalau betul klik pada true. Kalau salah klik pada false. Dekat tepi ni. Bagi yang guna handphone, dekat bawah tu kamu akan nampak dia tulis answer question. Jadi klik answer question tu, pilih true tu untuk betul, false untuk salah. Okey, boleh jawab sekarang. Ayatnya adalah kuih enak sekali ialah kuih bahulu. Jadi ayat ini betul ataupun salah. Boleh cuba jawab. Okay, ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Okey, baiklah. Mari kita, ada 47 orang. Okay, tak apa, ada lagi yang baru nak menjawab. Baiklah, sekarang mari kita semak. Okay, ayat yang betul. Okay, cikgu ulang balik ayat yang tadi. Ayat tadi adalah kuih enak sekali ialah kuih bahulu. Ayat ini adalah salah. Ayat yang betul adalah kuih paling enak ialah kuih bahulu. Kita guna kata penguat hadapan paling. Bukannya tadi yang tadi digunakan ayat tadi adalah sekali, kata penguat belakang. Kalau yang ini adalah kata penguat hadapan, iaitu kata penguat paling. Okey, boleh baca ayat ni sama-sama. Kuih paling enak ialah kuih bahulu. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, yang ini mari kita tengok ayatnya. Makanan ini amat sedap. Okey. Ayat tersebut merujuk ataupun menggunakan kata penguat apa? Okey. Jadi dekat pada paparan kamu akan keluar ada warna biru. Jadi kamu letak pada yang dalam box putih. Sama ada di bahagian kata penguat hadapan, kata penguat belakang ataupun di bahagian kata penguat bebas. Boleh letak di mana-mana. Okey, boleh gerak-gerakkan seperti ini. Saya ada bagi contoh. Okey, cikgu ulang balik ayatnya. Makanan ini amat sedap. Jadi dia menggunakan kata penguat yang mana? Okey, mari kita tengok jawapan. Ada ramai lagi yang berada di luar. Okey, boleh jawab dahulu. Okey, ada yang baru sedang mencubanya. Masih ada yang berada di luar ni, boleh respon. Okey, ada 47 orang yang dah respon. Okey, boleh terus gerak-gerakkan. Sama ada, boleh pilih sama ada kata penguat hadapan, kata penguat belakang atau kata penguat bebas. Jawapannya adalah makanan ini amat sedap. Makanan ini amat sedap. Jadi kita punya kata penguat adalah amat. Amat itu adalah kata penguat apa? Kata penguat bebas. Maksudnya dia boleh berada di hadapan atau di belakang. Contohnya kalau di belakang dia akan jadi makanan ini sedap amat. Pun betul. Jadi tahniah kepada yang jawab kata penguat bebas. Okey, boleh tepuk bahu kamu sendiri. Okey. Baiklah, terima kasih semua. Jadi murid-murid boleh menjawab soalan kuis eksplorasi jenis kata menggunakan link berikut. Okey, link ni saya akan sertakan juga di bahagian ruangan chat ya.